Okey, jadi cara mudah. Okey, untuk kita nak tunjukkan bahawa nak kenal pasti ni ada cara yang mudahnya, ada flow dia. Okey, contohnya, okey, masa kita nak tulis, nak start menulis tu, contohnya tentang karya, tentang kisah hidup. Okey, jadi kita tanya dulu pada diri kita, adakah karya ataupun penulisan ini 100% idea anda? Okey, jika anda kata 100%, tahniah anda tidak menciplak 100% ni. Contohnya macam saya nak buat tentang kisah hidup saya, kesukaran saya semasa saya menjadi anak Felda. Okey, kesusahan dulu saya susah payahnya, air tak ada, dan sekarang kejayaan sehingga kejayaan menjadi seorang doktor. Okey, bila kita nak cerita tentang kisah hidup, kebanyakannya kisah hidup adalah kisah kita. Kita tak ambil daripada rujukan mana-mana. Okey, kecuali kita nak quote siapa-siapa. Jadi kalau kita kata itu adalah kisah kita sendiri, tak ada pun kita ambil daripada mana-mana, itu adalah 100% idea anda, itu tidak dikira menciplak. Tapi kebanyakannya buku kita ada e-book ataupun buku kita ada juga rujukan sebagai support untuk nak kuatkan idea kita. Okey, jadi jika bukan 100%, ada rujukan, ada tak rujukan? Tanya lagi, ada tak rujukan? Kita ambil support daripada mana-mana, ada tak rujukan? Okey, jika tak ada rujukan, okey, anda telah dikatakan anda telah menciplak. Okey. Dan ia di bawah pelanggaran Akta Hak Cipta 1987. Okey. Jadi ini yang saya akan teruskan dengan bagaimana tips untuk bebas daripada ciplak. Okey, secara rumusannya jika ada rujukan, okey, tahniah anda tidak menciplak. Jadi kata asasnya ada rujukan. Okey, yang support yang anda guna untuk penguat anda punya idea tu mesti ada rujukan. Okey, sekarang kita pergi kepada 5 teknik mudah hasilkan karya asli. Nak tunjukkan bahawa buku kita ni betul karya kita, originality daripada kita. Okey, ini adalah bukunya dan saya letak dalam e-book. Okey, saya selitkan juga dalam saya punya presentation walaupun tentang etika penulisan. Saya selitkan juga tentang contoh-contoh e-book. Ini antara e-book saya. Dalam e-book juga kita boleh letak link video. Okay, jadi dalam e-book ni saya letak link video. Hanya klik dekat sini boleh pergi kepada video step tata cara bagaimana kita nak check kita punya copyright. Okey, yang ni saya akan sentuh selepas ni. Okey, jadi pertama adalah kenal pasti sumber. Okey. Okey, jenis copyright. Kita kena tahu hak cipta. Okey, satu, kita ada 3 jenis, iaitu full copyright. Kalau tengok simbol dia C, all right reserved. Jadi yang ni perlu minta izin secara terus ataupun membeli. Okey, biasanya mereka menjual lah copyright ni. Okey. Creative Commons. Okey. Creative Commons adalah dia some right reserve. Sebahagian boleh guna, sebahagian tak boleh guna. Kita kena lihat syarat dia apa. Okey, yang ni saya akan detailkan selepas ni. Jadi keizinan diberikan bersyarat. Okey, public domain yang boleh digunakan tanpa kebenaran dan tanpa syarat. Okey, simbol dia adalah PD. Okey, no right reserve. Jadi yang ni kita kena pasti masa kita ambil sumber-sumber gambar-gambar daripada internet. Okey, ini tak perlu. Okey, yang kedua adalah kita letak rujukan. Ini adalah 5 step tadi kan. Step yang pertama tadi kita kenakan pasti sumber-sumber yang kita ambil. Step yang kedua kita letak rujukan. Okey, ini adalah contoh rujukan di e-book. Ada 2 jenis yang anda boleh gunakan. Satu, rujukan letak dekat belakang sebab e-book biasanya tak banyak rujukan. Dan kalau tak banyak lagi, okey, boleh letak sebagai footnote dekat bawah ni. Okey, contohnya ini daripada penggunaan cara nak buat Prof. Rosdiani punya buku, iaitu cara nak menanam bunga ros dengan mudah. Jadi tak banyak, cuma bahan-bahan ni dia ambil daripada internet. Okey, yang free domain. Okey, jadi dia terus letak rujukannya dekat footnote. Okey, kaedah menulis sumber rujukan. Okey, yang ni memang saya khaskan kepada non-akademik. Okey, kita banyak jenis. Secara manual pun boleh kalau mereka rasa susah, yang tak biasa dengan rujukan, sebab kita ada juga yang suri rumah, yang mereka buat bisnes daripada rumah dan nak menulis e-book. Jadi kita ajar juga mereka cari je dekat internet cara menulis rujukan. Okey.
Tapi kena hafal lah sikit dekat sini kan. Kat mana letak depan, kat mana belakang. Okay. Dalam Microsoft Word pun ada cara susunan letak rujukan. Ni penulisan daripada Prof. Nik Rusmawati ada dalam e-book dia. Dan juga bagi mereka yang academician, dah biasa dengan citation manager, Mendeley ataupun EndNote, semua dah ada kat situ.